Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Perbincangan kita ini tidak hanya tertumpu kepada belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan BN untuk tahun 2013, malah ia juga akan melibatkan belanjawan yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat. Kita berhadapan dengan bajet yang menjanjikan bulan bintang dan cakrawala, Bima Sakti. Ini kepada yang berhormat Tuan Puan, bajet PR tiada local standard. Sebab kita tak ada sistem dui parti yang memberi adanya peruntukan untuk shadow kabinet, membuat mereka punya belanjawan sendiri ataupun memantau perjalanan kabinet. Namun sekurang-kurangnya ada bajet lah, tetapi bajet tersebut tidak ada local standard, tidak realistik dan hanya menjanjikan perkara-perkara yang sukar dicapai, seperti mana dikemukakan oleh para pengkritik, komentar dan baru sebentar tadi pun Datuk suarakan. Ini kerana PR tidak memerintah, tidak menguruskan dana negara yang sebenar. Mana dia tahu, jadi dia boleh janji saja. Bagaimana respon YB untuk menerangkan hakikat sebenar bajet PR? 5 minit. Terima kasih kepada saudara moderator. Terima kasih kepada Kumpulan Kankraf kerana ada satu wacana yang cukup hebat dalam ini bersama semua pihak dalam panelis. Saya rasa isu sama ada kita ada pengalaman ataupun tidak ada pengalaman dalam merangka sesuatu bajet ataupun mentadbir sesebuah negara atau negeri telah pun jelas lepas 2008 bila kita tidak ada pengalaman langsung untuk memerintah di Selangor ataupun Pulau Pinang, dan kita percaya memerintah dan mentadbir Selangor dan Pulau Pinang secara beramanah, secara baik dan menunjukkan kepada semua rakyat bahawa penambahan ekonomi ataupun peningkatan ekonomi kedua-dua buah negeri kian meningkat dan pencapaiannya jauh lebih baik daripada apa yang telah pun dicapai sebelum ini. Dan dalam itu dan Kelantan pun PR juga. Ya juga, saya ambil contoh saja. Pulang kepada bajet, saya merupakan antara satu ahli daripada Pertukaran Rakyat yang duduk bersatu sama satu sekretariat untuk membentukkan bajet alternatif ni. Dan bila kita membentukkan bajet alternatif kita ni, kita melihat dari segi asas pokok. Kita tak nak lihat dari segi apa yang sebelum ni dibelanjakan. Kita nak lihat apakah yang benar-benar penting untuk seseorang rakyat biasa, rakyat jelata di luar. Dan kita lihat dari segi pendapatan mereka. Ramai antara mereka hanya mendapat gaji lebih kurang 1,500 sehingga 2,000 ringgit. Itu biasa. That's the median range yang ada sekarang. Dan bila kita lihat daripada pendapatan mereka selepas mereka tolak EPF, tolak SOCSO, apakah perbelanjaan yang paling besar bagi mereka? Bagi ramai antara pekerja-pekerja di Malaysia, paling besar tu kereta, pembiayaan kereta, bayar tiap-tiap bulan hutang kepada bank, bayar kereta. Dan berapa mereka bayar? Untuk satu Myvi saja mereka kena bayar lebih kurang 600-700 ringgit, kadang-kala setinggi 800 ringgit. Kalau you nak upgrade sikit, Proton Priv, you kena bayar 900 ringgit, 1000 ringgit. Dan you punya pendapatan disposable income, pendapatan boleh guna, amat kurang. So itu merupakan punca masalah yang kita rasa rakyat perlu selesaikan untuk rakyat di Malaysia sebelum kita melihat perkara lain. Kalau tak ada pendapatan untuk berbelanja, tekanan di rumah amat tinggi, kita ada masalah-masalah untuk beli barang-barang asas dan lain-lain. So kita kena selesaikan masalah itu. Dan bila kita melihat masalah itu, masalah utamanya adalah kerana cukai terlalu tinggi. Kalau kita lihat satu kereta katakan mewah tapi kereta kecil, Volkswagen Polo, nampaknya mewah sebab harganya 108,000 ringgit, 108,000, expensive. Tapi harga CIF yang ada dalam akta kerajaan 38,000 ringgit saja. So kita dapat tahu bahawa cukai memang tinggi, dan dalam peruntukan bajet kita nak turunkan excise duty sebanyak 20%. Kita tak boleh turunkan secara langsung sekaligus 100%, kerana kalau tidak second hand car value pun tak ada lagi. So kita buat 20%, dan itu saja dapat menjimatkan bagi setiap orang yang memiliki sebuah kereta sebanyak RM70, RM100 setiap bulan, ataupun lebih kurang RM1,000 setiap tahun. So itu kereta. Nombor dua, apa yang lebih the concept, apa yang memakan disposable income, housing, perumahan.
So kita kena fikirkan cara untuk membina lebih rumah yang mampu milik bagi rakyat di Malaysia. So kita lihat dari segi keperluan orang ramai. Apa kita boleh buat? Kita boleh buat dari segi satu, kita minta supaya GLC kerajaan tumpukan perhatian kepada rumah mampu milik. Jangan bersaing dengan syarikat-syarikat swasta untuk membina rumah-rumah mewah. Itu bukan peranan bagi GLC ataupun agensi-agensi kerajaan. Kerajaan bukannya nak bersaing dengan pihak swasta. So kita nak pihak kerajaan tumpukan wang mereka, pendapatan mereka untuk membina rumah milik untuk orang ramai. Yang satu lagi kita kena lihat dari segi ekonomi yang kita kata dimonopoli. So rumah, apakah kos yang paling utama? Simen dan besi keluli. Simen dan besi keluli ni semua ni dimonopoli oleh syarikat-syarikat tertentu saja. So kita kena bukakan pasaran ni supaya semua syarikat dapat bersaing, supaya kita dapatkan besi keluli yang lebih murah, simen yang lebih murah untuk merendahkan harga rumah-rumah di Malaysia. So kita melihat bajet kita dari segi keperluan orang ramai, dan daripada pembukaan pasaran bukan sahaja di pasaran besi keluli, bukan sahaja di pasaran simen, pasaran beras, gula, minyak dan lain-lain, kita dapat merendahkan cost of living ataupun beban bagi rakyat di seluruh negara, dan kita juga dapat mempertingkatkan daya persaingan syarikat-syarikat di Malaysia, memberikan peluang kepada lebih syarikat lagi untuk berniaga dan mendapat keuntungan, dan ini akan meningkatkan pendapatan juga bagi kerajaan di Malaysia. Okey, terima kasih Wadi.